binti Wan Omar. Saya berumur 20 tahun. Saya belajar di University College of Yayasan Pahang. Saya mengambil jurusan pendidikan awal kanak-kanak. Hari ini saya ingin membincangkan tentang masalah tingkah laku kanak-kanak. Isi kandungan pembentangan. 1. Objektif pembentangan. 2. Definisi tingkah laku. 3. Kategori tingkah laku. 4. Definisi disruptif. 5. Faktor terjadinya tingkah laku disruptif. 6. Kesan daripada tingkah laku disruptif kepada diri sendiri dan orang lain. 7. Cara pengajaran yang sesuai dalam mengawal kanak-kanak bermasalah tingkah laku disruptif. 8. Teknik peneguhan yang boleh digunakan oleh guru. 9. Kesimpulan. Objektif pembentangan. 1. Menjelaskan tentang masalah tingkah laku disruptif. 2. Menjelaskan tentang faktor berlakunya disruptif. 3. Menjelaskan tentang kesan tingkah laku disruptif. 4. Menerangkan tentang pengajaran yang sesuai. 5. Teknik peneguhan yang sesuai. Definisi masalah tingkah laku. Tingkah laku bermasalah merupakan tingkah laku yang tidak normal. Tingkah laku bermasalah ini juga merupakan sebarang tingkah laku yang boleh merosakkan kelancaran atau keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran khususnya di dalam bilik darjah. Tingkah laku bermasalah ini terbahagi kepada dua kategori. Kategori masalah tingkah laku terbahagi kepada dua, iaitu positif dan negatif. Di bawah positif terdapat pintar cerdas, cepat belajar, ingin tahu yang tinggi, proaktif. Di bawah negatif pula ada disruptif, kebergantungan dan destruktif. Disruptif. Definisi disruptif merupakan tingkah laku yang mengganggu. Malah, kanak-kanak yang mempunyai masalah tingkah laku seperti ini dikategorikan sebagai kanak-kanak hyperaktif. Kanak-kanak hyperaktif ini sering melakukan sesuatu tanpa memikirkan akibatnya. Faktor terjadinya tingkah laku disruptif. Pertama, apabila mereka tidak dapat memahami sesuatu tugasan. Sebagai contoh, kanak-kanak ini telah diberikan satu tugasan oleh guru mereka yang serupa dengan kanak-kanak lain. Tapi mereka tak dapat nak faham apa yang cikgu minta. Disebabkan tingkah laku mereka yang sering mengganggu orang lain dan menyebabkan dia tidak fokus di dalam kelas. Oleh itu, dengan kelakuannya yang terlalu suka mengganggu orang lain dan tidak pernah berubah, dia terus mengganggu orang lain dan perkara ini telah menyebabkan dan mengakibatkan kanak-kanak lain juga turut terganggu dan tidak dapat menjalankan tugasan yang telah diberikan oleh guru mereka. Kedua, kanak-kanak ini merasa tidak kondusif ketika mengikuti sesi pengajaran dan pembelajaran. Ketiga, emosi yang tidak terkawal dan melibatkan aspek membalas dendam. Keempat, tidak puas hati. Kelima, kurang disiplin diri ketika di rumah ataupun kurang kasih sayang daripada ibu bapa. Ini antara perkara yang penting bagi saya kerana ibu bapa ini adalah satu ataupun sesuatu yang sangat penting untuk kanak-kanak ni meningkatkan keyakinan diri, meningkatkan daya pembelajaran dia. Kerana apabila kanak-kanak ini kurang perhatian di rumah dan ibu bapa mereka sering mengabaikan mereka, saya berpendapat yang kanak-kanak ini akan berkelakuan tidak elok di sekolah dan juga tingkah lakunya juga akan menjadi negatif seperti tingkah laku disruptif. Keenam, mengalami tekanan dan mereka memberontak di sekolah. Okey, sebagai contoh, kanak-kanak ni dia telah dimarahi atau dia mempunyai masalah di rumah
dan menyebabkan ibu bapa mereka marah kepada mereka, dan kanak-kanak ni tak dapat nak lepas kat rumah, tak dapat nak lepas kat ibu bapa, tak dapat nak lepas kat adik-beradik, mungkin kerana dia anak tunggal dan sebagainya. Jadi mereka mengambil tindakan dengan berkelakuan agresif di sekolah dengan mengganggu kawan-kawan lain. Ni adalah disebabkan kerana rasa dan keinginan dia untuk melepaskan tekanan yang dia alami di rumah. Kesan tingkah laku disruptif kepada diri sendiri dan orang lain. Diri sendiri lemah dan lambat faham apa yang diajar. Perkara ini adalah disebabkan oleh tingkah laku mereka yang terlalu hyperaktif, dan ia telah menyebabkan mereka tidak fokus dalam kelas, dan perkara ini telah menyebabkan mereka tidak dapat memahami dan tidak faham apa yang guru ajar. Kecederaan ini boleh terjadi apabila kanak-kanak itu terlalu aktif dan tidak dapat dikawal. Contohnya apabila mereka ni terlalu aktif, suka memanjat, contohnya memanjat kerusi dan memanjat meja. Okey, apabila terjadi sesuatu yang tidak diingini seperti jatuh daripada kerusi atau meja, ia boleh mengakibatkan kecederaan kepada diri kanak-kanak itu sendiri. Terhadap orang lain, mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran orang lain. Sikap kanak-kanak yang suka mengganggu orang lain ini akan mengakibatkan kanak-kanak lain hilang tumpuan ketika belajar, dan guru pula akan terganggu dengan sesi pengajaran dia. Guru terpaksa menangguhkan pengajaran dan terpaksa mengawal kanak-kanak yang mengalami masalah tingkah laku disruptif ini, kerana apabila kanak-kanak ini masih tidak terkawal, maka guru juga tidak dapat meneruskan pengajaran mereka, dan kanak-kanak lain juga tidak dapat menumpukan perhatian sepenuhnya ketika guru sedang mengajar. Berlakunya vandalism, iaitu merosakkan harta benda awam. Sebagai contoh, apabila seseorang kanak-kanak itu jatuh daripada kerusi dan kerusi itu patah, dan perkara itu telah tergolong dalam satu perkara yang telah merosakkan harta benda awam, iaitu harta benda sekolah. Kecederaan kepada orang lain. Sebagai contoh, apabila kanak-kanak itu jatuh daripada kerusi dan tanpa sengaja ada seorang kanak-kanak lain yang berada berhampiran dengan kerusi tersebut, dan apabila kanak-kanak yang terlalu hyperaktif itu jatuh, lalu kerusi itu terkena kepada kanak-kanak yang lain, dan ini telah mengakibatkan berlakunya kecederaan kepada orang lain. Cara pengajaran yang sesuai dalam mengawal kanak-kanak bermasalah tingkah laku disruptif. Pertama, guru perlu menggunakan bahan bantu mengajar yang menarik perhatian kanak-kanak. Sebagai seorang guru, kita harus mencipta atau menyediakan sesuatu bahan bantu mengajar yang menarik, yang maujud, yang dapat dilihat dan disentuh oleh kanak-kanak. Sebagai contoh, apabila guru itu ingin mengajarkan sesuatu seperti bentuk, guru boleh menyediakan sesuatu yang berbentuk bulat, segi empat tepat dan segitiga. Guru boleh menggunakan set bentuk-bentuk asas, ataupun guru sendiri boleh menggunakan sesuatu seperti kain felt, dipotong dengan bentuk bulat, dipotong dengan bentuk segi empat dan segitiga. Dengan cara itu, kanak-kanak itu dapat melihat dengan mata kasar mereka bagaimana bentuk segi empat itu sebenar, dan bagaimana dia dapat rasa bentuk tu sebenarnya bentuk segi empat. Contoh dengan merasa bucu yang ada. Contoh segi empat tepat ada 4 bucu, dan segitiga ada 3 bucu, dan bulatan tiada bucu. Kedua, guru perlu memperkenalkan aktiviti belajar sambil bermain. Kaedah belajar sambil bermain ini dapat memberi peluang kepada kanak-kanak untuk melakukan sesuatu aktiviti secara terkawal.
Sebagai contoh, guru meminta kanak-kanak untuk memadankan gambar-gambar haiwan mengikut kumpulan yang betul. Sebagai contoh, guru memberikan beberapa jenis haiwan seperti kucing, ikan, ular, sotong, tapak Sulaiman dan burung. So, kanak-kanak tu perlu memadankan haiwan-haiwan itu mengikut kumpulan yang betul. Okey, satu ke dalam kumpulan haiwan darat, satu lagi ke dalam kumpulan haiwan laut. So, kanak-kanak ini akan melakukan aktiviti belajar sambil bermain. So, diorang dapat main dan diorang dalam masa yang sama diorang juga dapat belajar sesuatu perkara. Ketiga, mengajar menggunakan teknik main peranan. Aktiviti main peranan ini ialah satu aktiviti yang melibatkan sekumpulan murid untuk melakonkan sesuatu situasi tanpa skrip di hadapan kelas. Sebagai contoh, guru meminta sekumpulan pelajar yang telah dipilih untuk melakukan satu situasi iaitu memasak di dapur. Okey, setelah selesai aktiviti itu, guru akan membincangkan tentang lakonan yang telah dijalankan oleh sekumpulan murid itu di hadapan kelas. Guru akan mengaitkan aktiviti itu dengan topik yang akan diajar oleh guru. Guru akan menyatakan bahawa pada masa akan datang, sesiapa sahaja akan mempunyai cita-cita. Sebagai contoh, ada seseorang bercita-cita untuk menjadi chef seperti yang kanak-kanak itu telah lakonkan di hadapan kawan-kawan mereka. Dan ada pula kanak-kanak yang ingin menjadi guru dan ada pula kanak-kanak yang ingin menjadi doktor. So, cita-cita ini adalah sesuatu yang penting dan merupakan matlamat dalam hidup seseorang kanak-kanak. So, apabila guru menyediakan sesuatu aktiviti yang menarik seperti main peranan ini, kanak-kanak yang bertingkah laku disruptif ini juga akan turut merasa ingin terlibat dan juga menarik perhatian mereka untuk tidak lagi berkelakuan tidak terkawal, malah dia juga akan mengikuti setiap aktiviti yang guru ajarkan. Keempat, mengajar menggunakan teknik belajar secara berkumpulan. Murid-murid ini akan dipecahkan kepada beberapa kumpulan dan guru pula akan memberikan tema yang sama kepada setiap kumpulan untuk bincangkan. Apabila di akhir perbincangan, guru akan meminta setiap kumpulan untuk menghantarkan wakil ke hadapan untuk membentangkan tema yang telah dibincangkan oleh mereka. Yang terakhir ialah tunjuk cara, iaitu demonstrasi. Cara ini ialah peranan daripada guru. Guru perlu menunjukkan cara bagaimana untuk melakukan sesuatu di hadapan murid-murid sebelum aktiviti berjalan. Sebagai contoh, apabila seseorang guru itu mahu mengajar kanak-kanak itu menari, guru terlebih dahulu harus menunjukkan setiap langkah yang akan dilakukan di dalam tarian yang mereka akan lakukan. Teknik peneguhan yang boleh digunakan oleh guru. Pertama, peneguhan secara positif, iaitu memberi hadiah. Memberi hadiah atau ganjaran. Ganjaran ini terbahagi kepada dua, iaitu premier berbentuk makanan dan terlazim berbentuk seperti bintang dan token. Okey, memberi hadiah ini suatu peneguhan yang boleh dilakukan apabila kanak-kanak itu menjawab soalan dengan betul atau melakukan sesuatu aktiviti dengan bagus dan baik sahaja. Memberi pujian. Sebagai contoh untuk memberi pujian pula ialah guru ini boleh memberi pujian apabila kanak-kanak itu melakukan sesuatu yang baik. Contohnya membantu kawan, membuang sampah ke dalam tong sampah, menyusun kerusi, menolong guru dan sebagainya. Sebagai
seorang kanak-kanak, dia akan mudah terikut atau menginginkan sesuatu yang baik apabila kawan dia juga mendapat sesuatu yang baik daripada seorang gurunya. Memberi motivasi. Memberi motivasi ini adalah bagi memperbaiki tingkah laku kanak-kanak tersebut. Apabila seorang guru itu memberi motivasi, ia bermakna guru itu juga dalam masa yang sama memberi kata-kata semangat dan memberi dia pengajaran untuk berkelakuan lebih baik daripada masa ke semasa. Kedua, peneguhan secara negatif. Ia dilakukan apabila peneguhan positif tidak berkesan, iaitu denda. Denda boleh dilakukan dengan cara guru menyuruh kanak-kanak yang bermasalah ini untuk keluar kelas atau ditempatkan di satu tempat yang khas. Ini adalah untuk mengelakkan daripada kanak-kanak yang bermasalah ini mengganggu kanak-kanak lain yang ingin belajar dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya, memarahi. Dan yang terakhir ialah memarahi. Guru boleh memarahi kanak-kanak yang bermasalah ini agar mereka takut dan tidak akan melakukan sesuatu atau bertingkah laku yang tidak elok di dalam kelas. Kesimpulannya, kanak-kanak yang mempunyai masalah tingkah laku disruptif ini perlu diberi perhatian yang lebih kerana terdapat pelbagai kesan yang boleh berlaku kepada kanak-kanak. Guru pula harus memainkan peranan penting dalam mengawal tingkah laku kanak-kanak ini. Namun, langkah awal harus diambil oleh golongan ibu bapa yang mana mereka adalah individu yang paling hampir dengan kanak-kanak ini. Ibu bapa seharusnya tidak mengabaikan anak-anak mereka di rumah kerana anak-anak ini boleh melakukan sebarang tindakan di luar jangkaan ibu bapa apabila anak-anak ini mula memberontak di sekolah. Oleh itu, semua individu yang hampir dengan kanak-kanak ini harus memainkan peranan mereka, tidak kira ibu bapa, guru maupun orang-orang di sekeliling mereka. Kanak-kanak adalah insan yang harus diberi perhatian lebih agar mereka menjadi individu yang berguna pada masa akan datang. Sekian sahaja daripada saya mengenai masalah tingkah laku kanak-kanak iaitu disruptif. Sekian, terima kasih. Bye. Assalamualaikum dan salam sejahtera.